I'm my best friend and we've got some things to do. Korang rasa skema kalau tak ambil barang? Tak syok kalau nak goyang, kepala tak layan? Tak nak sunyi dan bosan sampai nak kena selak baru ada kick? Nak kena selak baru hilang sunyi dengan bosan tu? Ha? Nanti dulu. Relax dulu. Sebenarnya, tak perlu pun semua benda tu. Bawa padah je nanti. Serius. Daripada susah nak pergi sana sini takut kena rush. Lepas tu bila minta kerja, risau dengan urine test. Mulut kacip sampai kepala pun barai. Ish. Kan best kalau budak-budak PJ, Subang, student-student Gombak, Bangi, semualah. Kita ni buat aktiviti yang positif. Barulah Selangor sejahtera tanpa dadah. Macam? Lagipun, dadah ni, orang cakap, jangan try. Nanti barai. Ingat tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan pada semua penonton. Kali ini siri 5 akan membawa satu tajuk mengenai komuniti dan dadah, mengenai kempen komunikasi dan media. So siri FP Live Squad Penerangan Community Speak Pemadam Negeri Selangor ni diadakan hampir setiap minggu. Dan sebelum kita mulakan siri ini, kita akan menerangkan mengenai pemadam. Pemadam adalah Persatuan Mencegah Dadah Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1976. Pemadam Negeri Selangor juga merupakan inisiatif kerajaan dalam menjalankan kempen-kempen pendidikan pencegahan. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dengan mewujudkan SPIK, iaitu di bawah Biro Latihan dan Penerangan Pemadam Negeri Selangor. Pemadam ditubuhkan pada Ogos 2019 dan ini adalah ilham daripada Tuan Daeng Muhammad Ridwan, Setiausaha Kehormat Pemadam Negeri Selangor. Tujuan utama SPIK ditubuhkan untuk memberi ruang serta platform kepada anak belia untuk bergiat aktif dalam menjalankan kempen-kempen pendidikan pencegahan di era milenial ini. Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Amiduddin Syahri menyokong SPIK untuk bergerak lebih proaktif dan bekerjasama dengan agensi kerajaan dan NGO untuk menjadikan Selangor sejahtera tanpa dadah. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Sandy Zalio. Saya adalah Ketua Penerangan Komuniti SPIK untuk bahagian Parlimen Pandan. So, kita akan teruskan dengan menjemput panelis yang tidak asing lagi di Universiti Teknologi MARA, Encik Anwar Ali. So, bersama-sama kita di studio SPIK pada hari ini. Beliau merupakan pensyarah di Universiti Teknologi MARA dan juga adalah ketua program untuk Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Encik Anwar Ali, boleh memperkenalkan diri sedikit, fokus dan apa yang Encik Anwar buat di universiti dan juga any social corporate responsibility di luar sana yang boleh Encik Anwar kongsikan dengan penonton kita pada hari ini. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih saudari Sandy Zaliu, Ketua Skuad Penerangan Community SPIK dan juga bersama tim SPIK dan pemadam sebagai organizer pada malam ini. Saya rasa malam ini akan jadi satu titik tolak yang barulah kepada pemadam sendiri kerana berjaya menerjui satu inisiatif yang sangat-sangat kita rasa diperlukan dari segi advokasi dan menyampaikan maklumat tentang dadah dan juga bagaimana untuk mencegah dan mengajak memupuk semangat berkongsi maklumat yang betul kepada masyarakat luar sana lah. Seperti mana yang saudari Sandy telah katakan tadi, saya merupakan pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media dan juga merangkap sebagai Ketua Pusat Pengajian bagi program Public Relation iaitu perhubungan awam dan juga Interpersonal Communication, komunikasi interpersonal
daripada UiTM Shah Alam, Universiti Teknologi Mahal Shah Alam, dan sedikit sebanyaklah kalau kita kenal Sandy ya, bila saya dapat invitation daripada Speak dan juga daripada Pemadam, mungkin kerana latar belakang saya yang ada beberapa kajian yang melibatkan AADK, iaitu salah satu agensi juga inisiatif daripada Pemadam dan juga beberapa NGO-NGO yang lain menjalankan pendidikan-pendidikan berkaitan dengan dadah, dan juga saya merupakan researcher ataupun penyelidik di dalam bidang digital media. Maksudnya area of interest yang saya minat, yang saya kaji selama ini adalah yang berkaitan dengan macam mana dunia digital hari ini boleh membantu dari segi enhancing ataupun memberikan the effectiveness kepada mana-mana organisasi. Pada malam ini kita akan cuba bantu Speak, iaitu merupakan satu squad yang paling penting saya rasa dalam segi menyampaikan maklumat lah. Jadi itu sedikit sebenarnya latar belakang saya. Saya balik kepada Sandy semula, insyaAllah. Terima kasih Encik Noor atas penerangan mengenai diri yang saya rasa pada malam ni kita akan dapat satu maklumat ataupun satu education yang penting daripada Encik Noor yang boleh kongsikan pada malam ni. So tanpa membuang masa, saya akan terus kepada soalan-soalan yang kita ada pada malam ni. So kita pun dah terima berita hari ni, PKPB sudah dilanjutkan. Betul. Jadi harapan kita untuk lari daripada norma baru ni mungkin tidak akan direalisasikan. So di norma baru ni juga sektor pekerjaan maupun pendidikan bergantung pada teknologi, dan kita bekerja atas talian, belajar atas talian, dan media sosial ni pada fokus topik kita pada hari ni yang tidak akan lari daripada okay, sebentar kita ada satu gangguan. Okay, kita akan sebelum saya ke soalan panelis, kita akan menyentuh mengenai fokus topik. So hari ini kita akan berbincang mengenai kempen komunikasi, iaitu salah satu aktiviti komunikasi yang tersusun. Kita sering melihat kempen dan kita punya halayak sasaran, tempoh masa dan objektif yang digariskan untuk kita mencapai objektif kajian kita. Pada malam ni kita nak spesifik kepada kempen komunikasi di media sosial disebabkan kajian daripada Suruhanjaya Komunikasi sejak tahun 2018 mengenai tahap penggunaan internet di kalangan rakyat Malaysia paling tinggi setakat ni, 28.7 juta orang menggunakan internet setiap hari. So di situ kita dah dapat satu gambaran bahawa kempen ni mungkin akan lebih efektif sekiranya dibuat di media sosial. Dan begitu juga tahap penggunaan internet seiring dengan penggunaan Facebook, penggunaan Instagram, penggunaan Twitter, kita ada slang sikit, Twitter, dan kita balik pada media sosial ni. So mengenai Speak fokus kepada kempen bahayanya penyalahgunaan dadah. So COVID-19 ni totally ubah semuanya. So kita boleh buat macam-macam kempen, tapi adakah kempen tu menepati sasaran yang kita inginkan? So kita akan bercakap mengenai keberkesanan strategi media dan komunikasi yang mana expertise daripada Cik Anwar Ali, so pencara yang semua orang kenal dekat Universiti Teknologi Mara, dan kita juga akan menyentuh sedikit mengenai akta-akta berkaitan mengenai media sosial. So kita buat kempen, mungkin ada klasifikasi macam TV, akta TV, publishing, macam kalau movie kita ada 18 SG, bahaya umum. So adakah yang ni kempen mengenai dadah ni, apa kategori dia? Mungkin kita boleh sentuh tu di bahagian undang-undang, soalan undang-undang nanti. So tanpa melengahkan masa, yang pun dah cakap banyak, so ada banyak persoalan yang saya ingin utarakan dan
mungkin akan memberi manfaat kepada semua penonton yang menonton pada ketika ini di Facebook. Dan soalan pertama kepada Encik Anwar, di norma baru ni sektor pekerjaan maupun pendidikan bergantung kepada teknologi. Kita bekerja WFH, work from home, belajar atas talian, dan media sosial menjadi pilihan mana-mana peniaga maupun kerajaan untuk menjadikan medium penyampaian maklumat. Tidak dinafikan terlalu banyak maklumat di luar sana di Facebook, ada yang sahih, ada yang fake, ada yang 50-50, betul ke tidak kita tak tahu. So untuk itu Speak fokus untuk memberikan maklumat yang tepat, sahih, dan kita harapkan agar penggunaan atau penyalahgunaan data akan turun kerana setiap tahun mesti meningkat. So kita berbalik pada soalan tu, bagaimana bentuk mesej yang boleh mendapatkan perhatian pada peringkat yang tinggi, ataupun dalam erti kata lain, selain daripada sampai kepada sasaran, dia trending dan boleh sampai kepada sasaran penonton yang kita nak dalam media sosial. Contohnya Facebook. Balik pada Encik Noor tadi. Alright, terima kasih Saudari Sandy. Saya rasa satu expectation yang sangat-sangat jelas ataupun besar sebenarnya, berat sebenarnya bila Saudari Sandy dan juga tim skuad pemadam membawakan topik bagaimana keberkesanan kempen secara khususnya melalui platform digital ataupun social media seperti Facebook itu dapat membantu organisasi-organisasi terlibat. Secara khusus malam ini kita nak bantu pemadam melalui Speak untuk advokasi. Secara purpose-nya adalah to educate, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara keseluruhannya bahawasanya dadah itu bahaya, ataupun bahawasanya dadah itu adalah memang pembunuh nombor satu, dan juga kita perlu buanglah ataupun kita perlu menjadikan dia adalah satu musuh yang sangat-sangat ketat dalam masyarakat hari ini, masyarakat sebelum ini dan masyarakat yang seterusnya. Saya balik pada satu benda lah dulu Sandy. Apa itu penggunaan media sosial. Bila Sandy sebut tadi penggunaan media sosial di Malaysia sangat-sangat berkembang maju, bila kita ada telefon pintar di mana-mana sahaja, dan juga penggunaan internet itu melampau sehingga mencecah 25.08 juta. Dan juga kalau kita tengok sekarang ni rakyat Malaysia seperti ketagihan, bukan ketagihan dadah saja, kita masuk proses ketagihan dadah, tapi ketagihan teknologi, ketagihan media-media yang berbentuk online, iaitu seperti social media, game, addiction. Itu juga adalah satu benda yang perlu kita lihat. Jadi kalau kita lihat daripada segi masyarakat, seorang pengguna individu, mungkin itu adalah sesuatu ancaman sebab dia akan menyebabkan kita tidak cukup tidur, right? Penggunaan media yang lebih menyebabkan kita rasa letih, kita rasa macam terlalu banyak information, and we being trapped into a situation di mana tak tahu pun, macam Sandy kita tadi, adakah itu adalah berita yang palsu atau itu adalah berita yang benar. Dan tapi dari segi pengamal media ataupun dari segi organisasi, sebenarnya kalau kita lihat mengikut research ataupun mengikut pemerhatian-pemerhatian kita, ketagihan social media dan juga penggunaan telefon pintar yang melampau ini merupakan satu peluang. Kenapa saya kata dia merupakan satu peluang pada hari ini adalah sebab kesemua secara totalnya masyarakat at least mempunyai satu telefon pintar. Ini termasuklah toddler, iaitu budak kecil, ataupun baby pun, parents sekarang hari ini dah berikan dia satu gadget untuk dari segi pembangunan kognitif, pembangunan behavior seseorang kanak-kanak itulah. Jadi itu merupakan satu peluang sebenarnya Sandy. Kalau pemadam tak ambil peluang ini, kalau Speak squad tidak ambil peluang ini, kalau saya sendiri sebagai pengamal media tak nak ambil peluang ini, maksudnya kita sebenarnya rugi. Kita lihat itu adalah ancaman kepada masyarakat sebab itu adalah satu ketagihan. Tapi ini sebenarnya peluang untuk kita educate and untuk kita advocate masyarakat dalam apa sekali jua bidang dan juga information dan message yang kita nak sampaikan. Jadi malam ni kenapa saya kata peluang, kalau kita tak gunakan social media, kalau kita tak gunakan pendekatan telefon pintar, kalau kita tak gunakan kesaling hubungan internet, kalau kita tak gunakan macam-macam lagi bentuk rangkaian-rangkaian platform, aplikasi-aplikasi social media yang telah menjadi satu bentuk ketagihan, maksudnya kita memang rugi. Sebab apa?
akses itu masyarakat dapat 100%. Peluang itu masyarakat daripada yang kecil sehingga yang besar dewasa, daripada generation Y ke hingga generation Z, generation X, Y, baby boomers, memang sekarang ni ada akses sepenuhnya. Jadi hari ini adalah peluang. Seperti contoh malam ni, bila kita dilanda satu pandemik COVID-19 di mana we been separated daripada different part of the world, kita tak berjumpa secara fizikal, tapi sekarang ini saya ambil contoh, Speak punya community dan juga organisasi secara keseluruhannya berjaya menemukan saya, Sandy dan juga semua penonton-penonton Facebook malam ini dengan satu teknologi yang dipanggil internet. Iaitu dalam segi teorinya kita panggil IoT, Sandy, iaitu Internet of Things. Internet itu yang menghubungkan, yang memberikan kesaling hubungan kepada kita, pengguna, Sandy juga sebagai pengguna, penonton-penonton Facebook juga sebagai pengguna, dan juga medium-medium ini kita connectedkan melalui internet, iaitu telefon kita, social media kita Facebook malam ini, sehingga kita dapat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan message, kita dapat advocate, kita dapat educate public bahawasanya malam ini adalah bahayanya dadah. Dadah perlu dijauhi. Musuh kita adalah dadah dan sebagainya. Jadi berbalik kepada soalan Cik Sandy, saudari Sandy kena cuba untuk differentiate ataupun kita nak mendefinisikan sesuatu message itu adalah macam mana dia punya interactivity dia, effectiveness dia. Saya rasa kita perlu berbalik kepada objektif, Sandy. Kita perlu berbalik kepada 3 bentuk message, iaitu yang pertama adalah untuk kita introduce sesuatu. Dari segi communication ni adalah untuk kita memperkenalkan sesuatu. Objektif yang kedua adalah untuk kita memberitahu, iaitu to inform. Dan objektif yang ketiga barulah kita boleh pujuk. Pujuk ini barulah kita boleh persuade masyarakat supaya dia menjauhi dadah. Tapi kalau kita tidak boleh meletakkan ataupun positionkan sesuatu message itu dengan pertama, kita introduce dulu. Dan kedua, kita inform dulu. Dan ketiga, baru kita pujuk. Kalau kita tak mengikut kepada konotasi ataupun sequences ini, mungkin there is a possibility of masyarakat pun kurang memahami ataupun dia tak tahu apa sebenarnya yang kita cuba sampaikan. Malam ni, apa sebenarnya tujuan Speak? Apa sebenarnya tujuan pemadam? Apa sebenarnya tujuan AADK? Apa sebenarnya tujuan agensi-agensi yang lain? Dari segi konteksnya, at the end of the day, pokoknya adalah nak memberteras dadah. Tapi kalau kita tak berjaya untuk positionkan bentuk mesej ini adalah bentuk mesej yang memperkenalkan, bentuk mesej ini adalah bentuk mesej yang untuk memberitahu, dan bentuk mesej ini adalah bentuk mesej yang memujuk, iaitu persuasif. Jadi kita sebenarnya tidak menggunakan satu konotasi ataupun cara, iaitu mesej yang betul perlu disalurkan kepada penonton yang betul menggunakan medium yang betul. Jadi sebelum kita masuk kepada konteks nak viralkan mesej, kita masuk konteks kepada kita nak mendapatkan satu benda yang boom ataupun dapat targeted to the audience, khayalat sasaran, nombor satu saya rasa kita patah balik yang tadi tu. Ketahui dulu bentuk mesej kita. Bila kita tahu bentuk mesej kita, kita akan jelas medium apa yang perlu kita guna, bentuk masyarakat apa yang perlu kita targetkan atau kita sasarkan. Jadi itu adalah satu konsep yang paling-paling penting dalam communication perspektif ataupun dari segi campaigning satu-satu campaign, Sandy. Jadi saya rasa itu sahaja untuk soalan pertama. Mungkin ada apa-apa yang boleh saya tambah daripada pihak Sandy untuk keberkesanan mesej dalam segi memberikan ataupun menjayakan sesuatu kempen. Ya, macam sekarang ni sebahagian besar penagih-penagih dadah ni mengikut statistik terdiri daripada golongan remaja yang berusia 15 sampai 29 tahun. So melalui data ni kita dah boleh nampak sekolah dan institusi pengajian tinggi boleh memainkan peranan penting dalam membasmi ataupun to educate mengenai bencana dadah. So saya ada pertambahan daripada soalan yang tadi tu mengenai bagaimana media sosial ni nak mencapai target audience ni. Audience sebegini mungkin budak sekolah, dan macam mana kita nak capture audience sebegini usia ni 15 sampai 29 tahun. 15 mungkin sekarang form 3, form 4, form 5, dan selepas tu mungkin tak sambung belajar dan mungkin dia orang kerja. Dan ada, boleh Cik Anwar kongsikan sedikit macam mana nak reach target audience begini? Untuk kita betul-betul reach target audience, saya rasalah kita perlu faham dulu apa itu social media.
Alright, social media itu adalah satu platform untuk kita, ada 3 konsep kat sini, Sandy. Satu adalah socializing, 2 adalah collaborating, iaitu kita berkolaborasi. Yang pertama itu kita bersosial, memang directly speak on the function of social media tadi. Yang ketiga adalah untuk kita berkongsi, sharing. Konsep 3 ni kita perlu tahu apa-apa platform sekalipun, dia adalah rangkaian sosial ke, dia adalah portal ke, dia adalah satu aplikasi ke, sekiranya dia memainkan peranan ataupun 3 fungsi ni, saya ulang balik. Yang pertama adalah socializing, iaitu bersosial, kedua adalah collaborating, iaitu berkolaborasi, dan ketiga adalah sharing. Ada saja 3 elemen ini, maksudnya dia adalah satu bentuk rangkaian sosial. The word social, Sandy, memang sangat-sangat powerful daripada segi nak mendefinisikan khayalat kita. Maksudnya khayalat kita ni akan jadi orang yang berbagai-bagai bangsa, orang yang berbagai-bagai umur, datang daripada perspektif-perspektif yang berbeza, minat-minat yang juga daripada minat-minat yang banyak, tak sama. Kita perlu tahu macam mana nak clusterkan and segmentkan dia. Siapa penonton kita, khayalat kita, siapa sasaran kita dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dulu, bila the word social itu, kita perlu tahu penggunaan social media perlu dari segi konteks yang leisure. Maksud leisure dekat sini adalah kita tak boleh guna bahasa-bahasa yang formal, terlalu bahasa-bahasa yang bombastic. Yes, organisasi kita memang sekarang ni memang formality, kita perlu ketengahkan. Tapi bila sebuah organisasi itu memilih untuk berkomunikasi ataupun menyampaikan maklumat menggunakan social media, kita perlu tahu, kita perlu switch. Yang ini adalah social media. Kita tak boleh menggunakan bahasa seperti portal, website kita, tak. Itu adalah satu benda yang perlu kita lihat bersama. Sebab kalau kita guna bahasa ataupun language yang sama seperti portal, iaitu website rasmi kita, itu bukan satu konteks bersosial. Itu adalah kita berbalik pada objektif pertama tadi lah, kita menyampaikan, kita memaklumkan. Tapi social media lebih ke arah memujuk. Memujuk sebab dia ada engagement level. Kita perlu engage audience kita. Kita perlu tarik and pujuk, dan juga kita perlu entertain audience kita. Jadi kalau kita tak faham audience kita itu tadi adalah orang yang berbagai-bagai konsep, orang yang datang daripada berbilang kaum, orang yang ada umur yang berlainan, kita akan tidak mampu secara keberhasilannya target and pujuk kepada satu message. Contoh message malam ni saya nak ambil adalah dadah itu musuh negara dan musuh kita, ataupun kita perlu jauhi dadah, dan dadah itu juga adalah benda yang kotor, dan juga kita tahu dadah najis. Kita tahu position word najis itulah dadah. Tapi kalau kita tidak menggunakan laras bahasanya betul untuk social media, it will be defeating the purpose of utilizing ataupun consuming social media itu sebagai satu bentuk media yang tepat lah. Tapi kalau berbalik-balik, bila kita dah tahu bahasa yang betul, kita dah tahu khayalat kita adalah berbagai-bagai, kita nak segmentkan pula khayalat kita ni. Kita nak segmentkan itu adalah kita punya empowerment ataupun kita punya authority, Saudari Sandy. Sebab kalau kita tidak tahu siapa yang kita sedang bercakap kepada, ataupun kita tidak tahu mesej itu ditarget kepada siapa, macam saya kata tadi, berbalik pada soalan pertama, there is a possibility of kita tersalah mensasarkan mesej kita. Jadi kalau kita nak segmentkan kita punya masyarakat ni, kita kena tahu mesej ini untuk pelajar, caranya berbeza. Mesej ini untuk golongan universiti, mahasiswa, caranya juga berbeza. Mesej ini untuk orang-orang corporate, organisasi-organisasi private dan juga swasta, juga caranya berbeza. Elemen pemujukan dan juga psikologi juga berbeza. Sebab dari segi teoretikalnya, untuk kita mengubah perilaku dan juga action seseorang daripada satu orang yang tidak bagus kepada seorang yang bagus, daripada satu orang yang tidak minat sesuatu benda kepada seorang yang minat benda, adalah melalui teori reason action. Dia perlu melihat kepada attitude orang itu. Dia perlu melihat kepada behavior orang tu dulu. Barulah dia boleh projecting. Kalau message ini boleh change dia punya attitude and behavior, dia boleh mengubah action dia. Apakah langkah seterusnya? Dari konteks dadah, saya adalah seorang penagih dadah, saya perlu meninggalkan dadah dan saya perlu pergi kepada orang yang bebas dadah. So, kita perlu faham mesejnya kepada siapa. Tapi hari ini, kalau kita boleh ketuk meja saya lah, Sandy, kita perlu be real lah, kita perlu macam wake up and smell the coffee, di mana kalau kita nak bercakap tentang soal dadah ni, kita ada 2 khayalan. Satu adalah orang yang memang dalam kategori penagih dadah. Itu adalah nombor 1. Nombor 2 khayalan yang memang paling besar adalah orang yang berpotensi. Dia ada potential untuk menagih dadah. Jadi pihak pemadam dan juga pihak community speak
juga masyarakat secara keseluruhannya, sekiranya jadi kita jadi be part of this process of against drugs secara habis-habisan, kita perlu tahu bentuk mesej kita. Nak bercakap kepada orang yang memang penagih atau nak bercakap kepada orang yang berpotensi menjadi penagih. Bentuk mesej berbeza, mungkin medium juga berbeza, cara penyampaian berbeza, effectiveness kempen juga akan jadi berbeza. Tapi kalau kita sapu habislah Sandy malam ni, kita buat satu mesej atau kempen yang memang ini adalah kempen perangi dadah habis-habisan. Tapi kita tak tahu pun kempen ini kita tujukan kepada penagih atau kita tujukan kepada orang yang mungkin menjadi penagih. Macam saya kata tadi, mungkin there is a possibility of the effectiveness of campaign itu bukan gagal, saya tak kata gagal, tapi kurang berkesan. Kerana mesej dan objektif itu mungkin tersalah sasar dan mungkin tersalah menggunakan media yang sepatutnya kita gunakan. Jadi kalau nak cakap pasal hayalak, saya rasa kita yang segmentkan dulu. Kita yang kumpulkan dulu. Kita yang clusterkan dulu. Macam sekarang ni KKM buatlah Sandy. Bila ada kluster tertentu, dia namakan kluster tu. Jadi bila nak namakan kluster tu, dia tahu untuk kluster ni actionnya macam ni. Untuk kluster ni, mesej ni macam ni. Itu juga berbalik kepada dua kategori yang telah saya bincangkan tadi. Saya balik pada Sandy, mungkin ada apa-apa penjelasan lain lagi yang boleh saya bantu, insyaAllah. Kalau macam penggunaan bahasa sekarang, kalau kita mostly, kita cakap dadah ni dadah berbahaya. Tapi budak-budak sekolah tak rasa pun benda tu bahaya. Sebab dia dah biasa dengar, dadah itu berbahaya. Jangan try nanti barai. Tapi dia tak rasa takut dan sifat ingin tahu pelajar-pelajar sekolah ni membuatkan mereka cubalah dadah-dadah yang senang dapat. Contohnya macam ketum, yang dadah asli, dan mungkin dia orang isap gam untuk dapat kesan macam dadah ni kan. Bermula daripada isap gam, macam yang tadi kita ada bincangkan mengenai zombie kan. Zombie yang dilaporkan oleh ADK, ketagih bahan inhalan. Daripada isap gam, lepas tu cuba pula dadah, dan bila dah try, dia orang dah dibarai, dah ketagih. So sini strategi segmentasi dekat Facebook tu, kita menjadi sukar untuk kita buat kempen yang dedicated to certain age. Contohnya kita nak target universiti, tapi bila kita buat kempen tu, sasaran tu tak kena sebab universiti tu, pelajar universiti tu tak join group ataupun tak buka pun, tak keluar dalam suggested newsfeed dia orang pun pasal benda kempen ni. So kita nak sebarkan maklumat kempen dengan lebih cekap kepada mereka yang memerlukan maklumat pencegahan. Contohnya ibu bapa. Ibu bapa dia tak tahu pun sekarang ada macam-macam jenis dadah. Ada macam Smarties, ada macam gula-gula, color macam-macam. Dan kita pun tak tahu benda tu ialah dadah. So kalau kita advertise benda ni dekat Facebook, dia boleh bagi pengetahuan kepada semua pengguna Facebook. Tapi di sebalik itu ada juga dia punya cons, ada dia orang tahu benda ni apa bagus, tapi ada pula yang terasa nak cuba benda tu. So itulah saya nak bertanya mengenai expertise daripada Cik Anwar. Kalau ada cara kita boleh, contohnya sekarang Facebook dia ada buat setting age then location, population tu. So kalau campaign tu boleh reach golongan umur ni dengan populasi tertentu. Sebab sekarang kalau kita tengok statistik, kita akan nampak daerah macam contoh Ulu Langat dan Shah Alam, Puchong, PJ ada dia punya statistik berapa banyak kes-kes dadah. So kalaulah ada sedikit penambahan daripada Cik Anwar untuk kita dapat sebarkan kempen tu kepada mereka yang memerlukan. Balik pada Alright, very very interesting Sandy. Terima kasih. Saya lihat yang pertama lah ada few benda key point yang sangat penting daripada segi apa yang saudari Sandy telah setkan sebentar tadi untuk soalan saya yang seterusnya. Iaitu nombor satu adalah segmentasi. Segmentasi berlaku dalam internet daripada segi proses surveillance sebenarnya Sandy. Surveillance ni adalah pengawasan.
pengawasan internet di mana kita ni sebenarnya pengguna internet, sebab saya masuk pada jawapan, saya terangkan sikit macam mana latar belakang kita ni dikesan oleh teknologi provider ataupun pembekal teknologi hari ini. Perlu diingat ya tuan-tuan dan puan-puan dan juga keseluruhan penonton dan juga pihak pemadam dan speak, bahawasanya kita ini adalah pengguna kepada teknologi media dan juga internet hanya sebagai pengguna. Tapi platform yang kita daftarkan seperti Facebook, platform yang kita daftarkan seperti social media yang lain, Twitter, Instagram, kita ada WhatsApp, itu bukan kepunyaan kita. Technically yes. Kenapa kita rasa kepunyaan kita? Kita masukkan data kita masukkan gambar kita masukkan maklumat-maklumat peribadi kita ke dalam platform tersebut dan kita rasa kita punya. Tapi saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat, hari ini sebenarnya itu bukan kita punya. Kita hanya mempunyai ataupun kita hanya memiliki data tersebut. Platform itu sebenarnya Facebook punya. Platform Twitter punya. Platform WhatsApp punya. Platform Instagram punya. Itu kita perlu tahu. Kenapa? Dia berlakunya pengawasan teknologi yang reka bentuk present tersebut. Dan dia ada akses backdoor belakang untuk dia tahu siapa pengguna ni, di mana dia tinggal, apa kesukaannya, makanan kegemaran dia, dan semua benda tentang kita yang kita dah upload itu adalah menjadi satu proses reputasi, iaitu reputation yang kita ulang-ulang every day. Saya ambil macam ni satu contoh ya, saudari Sandy, you menggunakan handphone, kita menggunakan teknologi internet, guna handphone kita. Hari-hari kita guna handphone kita. Kita log to Google, kita cari macam-macam jenis information. Sandy juga menggunakan handphone yang sama untuk buat online banking. Guna handphone yang sama untuk masuk dalam social media. Guna handphone yang sama untuk membeli barang keperluan harian dan sebagainya. Sebenarnya aktiviti ini kita repeat, jadi habit. Dia jadi rhythm, dia ada pengulangan. Bila ada habit, ada rhythm, ada pengulangan, secara automatically-nya pihak teknologi provider ataupun orang yang membina teknologi hari ini, tak kisahlah internet ke, teknologi handphone Apple ke, Samsung ke, platform pembekal Instagram, Facebook ke, dia tahu siapa Sandy. Sebab Sandy yang gunakan handphone itu, Sandy yang menggunakan IP address itu, Sandy juga yang connecting to the kesaling hubungan kepada internet tadi, hari-hari dia ulang yang sama. Dia bukan saja kenal siapa saudari Sandy ya tuan-tuan dan puan-puan, dia kenal apa kesukaan saudari Sandy. Dia kenal juga apakah latar belakang saudari Sandy. Adakah saudari Sandy ni adalah seorang pelajar, saudari Sandy adalah seorang pengurus syarikat, saudari Sandy juga adalah seorang mungkin peniaga dalam talian, sebab daripada segi clustering, aktiviti kita hari-hari kita duk log in, log out itu adalah benda yang sama pattern dia. Dia adalah benda yang akhirnya saya dapat satu data yang Sandy ini berumur sekian-sekian, berjantina sekian-sekian, memiliki harta sekian-sekian dan sebagainya. Itu adalah benda yang paling-paling bahaya dalam dunia teknologi hari ini daripada konteks social media surveillance. Tapi bila saya nak bantu dari segi soalan Sandy, daripada segi segmentasi user ataupun personal itu, dari segi kalau kita tahu siapa penagih itu, sebab penagih itu buat macam ni dia type dekat Google mana boleh dapat dadah berbentuk heroin ataupun dadah yang ketum ke, dadah yang tadi segala bentuk dadah yang saudari Sandy telah sebutkan di mana. Sebab saya kata tadi juga, bila ada hari-hari pengulangan yang sama, habit yang sama, dia dapat tahu siapa orang tu. Mungkin kita dapat tahu orang tu juga adalah penagih dadah ataupun orang itu juga adalah pengedar dadah, because the activity being logged every day, every month, 24/7, all over again, dia pusing, telah memberikan satu data kepada pembekal teknologi. Tapi dari segi PDPA aktanya Sandy, ini salah. Maksudnya dari segi akta peribadi ini juga telah bertentangan mengenai hak asasi seseorang pengguna dan juga seseorang manusia. Privasinya telah dicerobohi. Data sensitivitinya juga telah diselewengkan. Sebab data-data dan maklumat-maklumat kita tadi itu adalah kepunyaan kita secara teknikalnya, because kita adalah the provider, content provider itu kepada social media atau platform-platform yang sudah saya sebutkan. Bila dicerobohi, bila boleh diawasi oleh teknologi provider atau mungkin pihak NGO seperti pemadam nak gunakan konsep yang sama macam mana pembakar teknologi hari ini segmentkan kita, saya rasa itu adalah satu benda yang bertentangan
dari segi undang-undang dan juga dari segi akta, kerana kita tidak boleh reveal ataupun berkongsi maklumat latar belakang, hak peribadi, harta, data-data dan juga maklumat-maklumat yang berkaitan dengan individu-individu ini kepada orang lain. Jadi kita tak boleh nak jatuhkan hukuman bahawa orang ni adalah penagih dadah, orang ni juga adalah pengedar dadah based on aktiviti yang dilakukan di internet. Because at the end of the day, orang pun boleh memasukkan identiti. Dia adalah anonymous. Dia adalah orang yang bukan orang yang sebenar. Mungkin dia adalah seorang penagih dadah tapi menggunakan akaun nama saya. Jadi kita tak boleh nak block saya merupakan pensyarah UiTM, jadi saya juga adalah mengedar dadah dan juga saya adalah penagih dadah sebab orang telah menggunakan akaun saya sebagai satu bentuk reputasi ataupun replicate balik untuk dicari siapa pengedar dadah, siapa penagih dadah, siapa yang menjual ni semua segala bentuknya lah. Jadi saya rasa dari segi itu adalah benda yang perlu kita lihat. Itu adalah pandangan peribadi saya lah daripada pemerhatian dan juga research yang telah saya dah jalankan melalui teori surveillance. Kalau pihak NGO, kerajaan dan juga mana-mana badan nak gunakan approach itu, memang tepat lah. Itu saya rasa sangat tepat untuk kita terlocate. Inilah orang penagih dadahnya, inilah pengedar dadahnya. Tapi secara akta dan juga beberapa undang-undang yang kita ada melalui hak asasi dan juga pemilikan data peribadi, itu adalah sesuatu benda yang mungkin bercanggah sikit. Mungkin ataupun mungkin in future research macam ni yang perlu kita bualkan, kita bicarakan, kita korek dalam lagi ya Saudara Sandy, untuk mungkin kalau boleh dari segi penyiasatan, dari segi penangkapan, dari segi pencegahan, itu adalah benda yang boleh. Wallahualam. Saya patah balik kepada Saudari Sandy. Satu perkongsian yang menarik daripada Encik Anwar. So kita mendengar kebolehan artificial intelligence ni dalam macam-macam benda. Bila contohnya teknologi, kita ambil gambar dengan kumpulan dan dia boleh ada satu maklumat yang orang ni berkaitan dengan orang ni pernah bersama-sama dengan orang ni. So di situ artificial intelligence membantu bahagian penyiasatan dan risikan. Contohnya macam yang Encik Anwar share tadi, kalau seseorang user dia membuat carian di Google, beli dadah murah ataupun heroin murah, candu murah. So berbalik kepada objektif pemadam sendiri, iaitu Persatuan Mencegah Dadah. Mencegah lebih senang daripada mengumbati orang yang dah terjebak. So di sini disebabkan ada clash dalam Akta Perundangan, which is personal data protection. Tapi personal data protection ni mungkin macam Encik Anwar cakap tadi, kalau ada penyelidikan dan ataupun research yang akan datang yang boleh membuat penambahbaikan dengan ke atas Akta PDPA sendiri. Contohnya sekiranya personal data itu akan membawa kepada satu situasi yang buruk ataupun satu kegiatan ataupun bencana dadah, for example, ataupun bukan saja dadah, mungkin membunuh, merancang untuk membunuh, mencuri, merompak. So di situ ada klausa tersendiri untuk Personal Data Protection Act ni sendiri. So itu yang saya rasa yang selepas perkongsian dengan Encik Anwar, memang jurang penyelidikan mengenai benda ni memang dah ada dan kita terpaksa ataupun perlu review benda ni mungkin daripada pemadam sendiri, disebabkan statistik gejala dadah ni semakin teruk, semakin meningkat. Turun 1% pun tak ada sekarang dan memang menjadi musuh dan merugikan negara, disebabkan satu orang pun dah sehari dah berpuluh-puluh beratus ringgit untuk satu pesakit nak ubat dia. Belum campur lagi penagih yang relapse, dah kita sembuhkan dia dekat pusat pemulihan, dah invest macam-macam, last dah relapse balik disebabkan faktor sosiologi, pengaruh kawan dan stigma masyarakat yang penagih dadah ni memang dah tak boleh diterima sebab dah melakukan kesalahan yang besar. Betul. Dan saya rasa yang ini akan membuka satu lagi ruang. Kalau kita cerita pasal akta ni, memang akta memang tak cukup kot 1 jam. Sebab akta sendiri ni macam yang Encik Anwar kongsikan, dia mungkin kita ada akta sedia ada, akta pencegahan dadah, dan kita ada pula akta personal data ni.
although kedua-dua akta ni boleh berkolaborasi, tapi tidak sebegitu, tidak semudah itu. Dan saya rasa kita mungkin boleh buat research yang akan masa datang, di masa akan datang, dan saya rasa saya nak tutup soalan ni dan kita move on kepada fokus kita, iaitu media sosial, contohnya Facebook. Sekarang ni kita dah berbalik pada personal data sikit. Personal data ni kita mungkin tak ada satu klausa macam dekat Facebook. Personal data, saya agree data saya digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Tapi kalau di media sosial, kita tak ada terms and condition tu. Yang bahawasanya dia orang boleh guna data kita untuk benda-benda lain. Contohnya macam kita buat carian dekat Google, contohnya saya nak beli baju kurung hari ni. Tiba-tiba saya login Facebook, adalah iklan-iklan baju dekat tepi newsfeed saya semua tu. So pasal newsfeed ni, kita sering lihat iklan, tapi kita tak nampak iklan-iklan kempen pencegahan kesihatan ke ataupun pencegahan anti dadah ke. Dan saya nak bertanya dengan Cik Anwar, kongsikan sedikit macam mana kempen-kempen anti dadah ni boleh kita sebarkan di media sosial. Adakah itu memerlukan bayaran kepada teknologi provider seperti Facebook? Sekarang kita dah lihat Facebook, Instagram, semua tu, WhatsApp tu dah jadi dalam satu syarikat. Dan ada tak akta-akta yang berkaitan yang membolehkan kita buat satu non-profit campaign yang boleh kita publishkan dekat media sosial sebegini. Balik kepada Encik Anwar. Alright, terima kasih Sandy. Satu lagi persoalan yang cukup kukuh ataupun mendalam dari segi bagaimana social media boleh bantu kita nak serang dadah, nak bunuh dadah, ataupun kita boleh bantu untuk kita sama-sama banteras bahawasanya dadah ni memang musuh negara, adalah najis kepada masyarakat, yang kita perlu sedar dan kita perlu sama-sama bantu, bukan saja pihak pemadam, bukan saja pihak AADK, bukan saja kerajaan Malaysia, tapi saya merayu kepada seluruh masyarakat Malaysia untuk sama-sama menjadi sebahagian daripada pemikir dan juga sebahagian daripada orang yang melaksanakan mandat besar untuk negara kita hari ini. Tapi balik pada persoalan menggunakan social media. Memang kalau kita lihat, kalau kita buka YouTube, sebelum kita dapat pergi kepada video ataupun bahan yang kita inginkan, akan ada few seconds of iklan ataupun beberapa lagi bentuk video yang tidak kena mengena dengan video yang kita nak tengok. Itu adalah satu bentuk iklan daripada zaman sekarang lah. Kita tak tengok lagi iklan-iklan seperti yang besar-besar tu di TV, tapi dia telah dipakkan di dalam bentuk YouTube, di Netflix dan sebagainya. Sebenarnya itu memang berbayar, Saudari Sandy. Itu memang adalah benda dari segi kapitalismnya, dari segi bisnesnya, dari segi perniagaannya, itu adalah satu lagi bentuk perniagaan baru di dalam online ataupun online advertisement yang barulah daripada segi media practitioners dan juga daripada segi advertising agency. Kalau pihak AADK, pihak SPIC, pihak pemadam, NGO atau masyarakat nak buat video yang macam tu, memang secara teknikal kita perlu berbayar. Tapi buat apa kita pergi ke arah pembayaran dulu? Itu adalah satu benda, inisiatif yang lain yang boleh kita tengok. Sekiranya kalau kita sebenarnya ada sumbernya, kita sebenarnya ada orang yang boleh membantu kita, Sandy. Sekarang ni pihak Saudari Sandy bersama SPIC dan juga pemadam dah buat satu inisiatif, kempen besar-besaran melalui penubuhan SPIC, iaitu satu komuniti yang boleh membanteras dadah melalui penerangan. Itu adalah satu skuad penerangan komuniti. Kenapa kita nak bayar dulu sedangkan kita boleh create another community kecil? Maksud saya community kecil ini adalah, kalau saya sempat tengok Instagram pemadam, iaitu Instagram pemadam Selangor, saya type saja pemadam di Instagram, saya dapat channelkan, saya dapat keluarkan and locating banyak Instagram pemadam yang lain. Pemadam UiTM, pemadam UTHM, pemadam USM, pemadam college-college yang lain, dan juga ada beberapa lagi badan-badan yang diangkat ataupun menjadi squad kepada pemadam. Jadi itu sebenarnya sumber, Saudari Sandy. Itu adalah sumber pertama yang kita perlu gunakan.
maksud saya kena gunakan ini adalah satu badan pemadam di mana katalah pemadam Selangor adalah championnya, adalah pemadam Selangor adalah ketuanya, ini dipanggil satu sumber utama. Kita perlu letakkan, kita perlu positionkan video kita, message kita bahawasanya Dadah itu musuh negara melalui video ataupun segala bentuk macam advertisement dan iklan di situ, dan pemadam-pemadam organisasi yang unit-unit badan lain ini akan tarik. Ini daripada segi teorinya adalah pull and push. Okay? You push dulu daripada segi konteksnya di dalam badan satu iaitu Instagram Pemadam Selangor, orang lain akan pull. Orang lain ini mewakili pemadam-pemadam Instagram yang lain, iaitu komiti-komiti yang lain, termasuklah rakyat Malaysia. We just tarik you punya message dan juga kita punya advertisement yang kita ada itu, dan dia push balik di dalam platform mereka. Itu adalah benda yang pertama yang kita perlu buat, dan banyak organisasi yang hari ini tak buat benda ni. Ini adalah sumber percuma yang kita sayang kalau kita tak gunakan. Sebenarnya satu benda engagement yang percuma dan engagement yang kita tak buat. Sebab apa Sandy hari ini yang berlaku adalah, yes, bagus. Saya sangat memuji inisiatif Speak dan juga Pemadam Selangor. Dia juga pemadam sebagai satu badan organisasi. Banyak kelab-kelab ditubuhkan. Banyak unit-unit ditubuhkan. Tapi unit ni bergerak sendiri. Kelab ni bergerak sendiri. Konten-konten di dalam Instagram kelab ini, Facebook kelab ini, semuanya adalah konten-konten yang mereka keluarkan sendiri. Okey, tak ada masalah untuk that part. Maksudnya dia boleh bergerak untuk mengeluarkan, menggunakan kreativiti masing-masing dari segi memujuk, menilai dan juga memberitahu maklumat-maklumat mengenai Dadah itu. Tapi pertamanya yang perlu buat adalah dia perlu tarik dulu supaya ada alignment message. Dia perlu tarik dulu mesej-mesej daripada sumber utama iaitu Pemadam Selangor, supaya mesej yang Pemadam Selangor ini sampaikan tadi be naturally disseminated throughout the world kepada people from a different part of the world, didapat secara betulnya. Lepas tu baru dia olah balik, dia kembangkan lagi. Kalau dekat Terengganu dia pakai dialek Terengganu, kalau kat Kelantan dia pakai dialek Kelantan, Kedah dia pakai lah hampi mana, hampi situ, hampi ambil Dadah, whatever lah. So dia naturalizekan balik, dia identifykan balik, dia personalizekan balik according to dia punya unit sendiri. Tapi apa yang sekarang berlaku adalah kita kelemasan. Kita terlalu banyak maklumat yang datang kat kita tak tahu mana satu nak ikut, Pemadam Selangor ke, Pemadam Kuala Lumpur ke, Pemadam Kedah ke, and so on and so forth. Bagus kita ada networking, tapi sumber itu perlu datang daripada satu sumber yang betul. Kita push dulu, kita pull balik dan kita push balik dalam kita punya kategori. Ini saya nak extend sikit sendiri kalau dibenarkan kepada rakyat yang menonton, kepada pengamal media yang menonton juga. Kita beri sama-sama tarik maklumat daripada satu sumber yang tadi contoh Pemadam Selangor untuk kita jadi sebahagian daripada orang yang boleh membantu pihak pemadam Malaysia, kerajaan Malaysia, agensi AADK untuk sama-sama communicate, berkempen bahawasanya Dadah ini perlu kita jauhi bersama-sama. Kalau kita duk tunggulah mesej daripada hanya Speak punya team, daripada pemadam punya team, AADK punya team, memang macam mana saudari Sandy katakan tadi lah, increasing number of drug addicts itu makin hari makin tinggi, makin tahun makin tinggi. Saya buat research bersama AADK pada tahun 2018 if I can recall, memang jawapan kepada finding saya bukan dia turun, dia makin tinggi. Dan Dadah ni dia bukannya hanya kepada ketum dan juga Dadah tradisional ganja yang lain, tapi betul macam saudari Sandy beritahu tadi, dia lebih kepada lebih estetik daripada bentuk kuih lah, bentuk coklat lah, bentuk keropok lah, daripada segala bentuk. Dan ibu bapa tidak sedar bahawa sebenarnya anak dia dalam bilik tu dia tak makan coklat, tapi coklat itu sebenarnya coklat yang akan menjadi ketagihan, yang akan memberikan addiction kepada anak dia. Kerana coklat, keropok, kuih, muih yang sebenarnya berbentuk itu adalah sebagai polemik. Itu adalah sebenarnya satu bentuk nak mengaburi masyarakat bahawa Dadah itu sekarangnya modus operandinya tidak nampak sekali kasarnya menyuntik ataupun berkongsi hisap ataupun segala bentuk yang dulu gam ke apa, tapi dia lebih ke arah leisure. Modernisasi itu telah terbentuk. Makan, kunyah, hisap dan segala-galanya. Jadi kita tolonglah ibu bapa luar sana tu, kita kena tengok juga on top of check Instagram pemadam, check Instagram Speak and check Instagram yang unit-unit lain tu, kita kena check juga anak-anak kita punya Instagram. Kita perlu lihat juga adik-beradik kita punya Instagram. Nampak macam normal, but sebenarnya kecelaruan dari segi
memahami bahawa dadah itu sebenarnya pembunuh, salah satu pembunuh nombor satu masyarakat dan negara lah. Jadi itu yang boleh saya kongsikan daripada aspek yang kita ketahui bahawa dadah itu memang perlu, dan kita bukan hanya boleh letakkan kempen punya tanggungjawab ke atas speak ke atas tim pemadam, tapi masyarakat juga perlu menjadi sebahagian daripada mesej itu. Percuma je tarik saja mesej daripada Instagram ataupun website ataupun Facebook pemadam, dan kita boleh kongsikan di dalam platform-platform kita. Wallahualam, saya balik kepada saudari Sandy. Harap membantulah ya. Terima kasih atas perkongsian Cik Anwar. Sekarang ni kita dah semakin runsing sebab pandemik COVID dah makin meningkat, kes makin bertambah dan lebih ramai pekerja-pekerja yang telah diberhentikan kerja tidak dapat mencari pekerjaan, stres dan dikhawatiri kerana stres dan tekanan hidup tu, gangguan mental, gangguan emosi, dan mereka akan cuba dadah untuk lari daripada masalah tu. Jadi kita COVID ni bukan saja kita tak perlu pandang remeh sebab dia akan ada contributing factor dekat, contohnya gejala dadah, gejala bunuh diri. So di situ isu-isu terkini mengenai akta-akta undang-undang komunikasi, kita perlu ada satu norma baru yang macam saya cakap tadi, kita memang kena ada research untuk opinion yang boleh diberikan kepada kerajaan sekarang ni. So kita akan ke soalan kita yang seterusnya. So kita boleh berkongsi di media sosial macam Encik Anwar kongsikan tadi, kita boleh pull dan push kepada semua. Tetapi kita ingin mendapat pandangan daripada Encik Anwar mengenai undang-undang. Contohnya baru-baru ni isu terkini, definisi terbaru dalam Akta 244 Finas yang membabitkan beberapa perkara, contohnya kedudukan pengguna media sosial yang mengeluarkan bahan yang dikongsi dalam platform media sosial. So sini mungkin ada satu kaitan dengan kempen media sosial. Contohnya mungkin bulan depan pihak Speak buat satu video mengenai bahaya penggunaan dadah, dan mungkin ada sketsa drama dalam tu yang menunjukkan cara-cara penggunaan dadah tu. Dan kita nak berkongsi dengan Encik Anwar mengenai perkara ini, Finas, definisi terbaru tu. Apa pandangan Encik Anwar mengenai perkara ni? Okey, satu isu yang bukan saya kata sensitif lah. Isu ni isu yang baru jadi viral, ataupun viral ni bukan dia jadi viral dalam keadaan yang tidak betul, tapi dia jadi satu benda yang perlu dibincangkan, perlu diketengahkan. We have to go and dig deeper in terms of how Akta 244 ni perlu implementasikan lah, dari segi implementationnya. Sebenarnya kenapa berlaku ni, kalau pada orang yang ataupun penonton yang belum tahu lagi apa itu Akta 244 Finas, saya beritahu sikit lah daripada saya punya pemerhatian dan pengetahuan dari segi media dan communication, broadcasting dan juga publishing itu. Akta 244 Finas ini adalah sebenarnya, saya bagi dari segi language yang senang, okay? Bukan dari segi language undang-undang. Dia sesiapa yang nak buat video, production, filming, nak buat filem, director di Malaysia ni, dia perlu mendapatkan lesen. So license inilah yang perlu melalui Akta 244. Kalau tak dapat lesen, maksudnya dia tak boleh nak membuatkan satu penggambaran filem, tak boleh nak buat satu cerita, naratif kepada masyarakat tentang apa benda sekali bentuk cerita yang perlu diketengahkan oleh pengamal-pengamal filem di Malaysia. Dan juga on top of licensing, beri lesen ataupun beri lesen untuk buat filem, ini juga adalah satu bentuk macam kita pergi masuk panggung wayang, ada 18SX, 18 PG, whatever benda tu adalah dari segi kontennya, censorshipnya, daripada segi macam mana sesebuah filem itu perlu ditapis. Itu juga sebenarnya part of this Akta 244. Kalau sesebuah produksi itu tak dapat
memenuhi syarat-syarat ataupun basic requirement untuk menjalankan penggambaran ataupun tak dapat lesen ini, dia tak dapat surat sekalipun, iaitu surat penggambaran, maksudnya dia tidak boleh menjalankan penggambaran satu, dia tidak boleh mempamerkan ataupun tak boleh broadcasting, dia tak boleh nak pergi jual filem tu, tak boleh nak tayangkan dekat panggung wayang, tak boleh nak pasarkan dekat TV3, Astro dan sebagainya dari segi pihak stesen TV. Itu adalah yang pertama. Tapi bila isunya hari ini, Sandy, bila kita meminta pandangan dari segi finans untuk meminda ataupun mengubal, perkataan meminda mengubal ini adalah kita perlu melihat kembali revisiting Akta 244 ini, adakah perlu untuk pengguna biasa? Maksud pengguna biasa ni siapa? Saya, Sandy, rakan-rakan Facebook hari ini sebagai seorang pengguna media sosial. Sebab apa? Kita dah jadi sebagai pengarah filem Sandy hari ini. Kita jadi sebagai director, sebagai fotografer, sebab kita buat filem kita sendiri dekat social media. Hari ini berapa ramai orang bangun tidur, ambil handphone, buka Instagram, buat live. Hari ini adalah hari kehidupan yang paling seronok hari ini sebab nak pergi holiday. Tunjuk you punya tiket kapal terbang, naik business class, pergi sini, turun kapal terbang, minum. Maksud you menjadi satu director. Iaitu you adalah kita juga ada seorang content developer, pembangun kandungan, iaitu kita bagi kandungan dan juga konsep cerita kita ke dalam social media kita. Nampak simple, kita bukannya pengarah filem tapi technicality-nya sama. Nampak simple, kita bukannya Michael Ang ataupun kita bukannya pengarah filem sutradara seperti Emma Fatimah ke apa, tapi kita mengambil fungsi dia, iaitu kita ada naratif, kita ada storyline, kita ada penonton. Siapa penonton kita? Followers kita. Siapa kita punya yang akan memberikan engagement adalah keluarga dan sebagainya. Itu nombor satu. Nombor duanya, ada juga konteks social media influencers. Bila ada social media influencers ni bukan sekadar satu fenomena, tapi hari ini saudari Sandy, social media influencers telah menjadi satu pekerjaan, kerjaya. Bila dia dilantik oleh mana-mana syarikat penting dunia ataupun lokal untuk jadi the spokesperson to speak on behalf of the company, nak jual produk dia melalui social media, sebab dia ada apa? Dia ada beratus ribu followers. Jadi hari ini bila kerajaan kita jentik sikit ataupun trigger sikit, kita mungkin perlu pindah. Kita mungkin perlu revisit balik Akta 244 ni. Sebab apa? Sebab sekarang ini kandungan-kandungan yang boleh memujuk masyarakat bukan saja di TV, bukan saja di panggung wayang, tapi kita boleh di-influence juga pada skrin telefon pintar kita dan juga social media kita pada Instagram. Jadi persoalannya, boleh ke penonton kita ni menerima hari ini, ataupun saya sendiri sebagai seorang yang menggunakan social media, Sandy sendiri menggunakan social media, nak menjadi sebahagian daripada Akta 244 ni, maksudnya kita perlu pergi Finas, dapatkan lesen juga, kita perlu pergi Finas, dapatkan surat juga, baru kita boleh go and post kita punya cerita di dalam social media. Itulah yang menjadi satu kontroversi. Sebab kenapa balik pada PDPA, saya punya akta peribadi itu adalah harta saya, itu adalah maklumat saya, peribadi saya, dan saya nak kongsikan kepada orang lain atas kerahsiaan saya, atas pilihan saya. Kenapa perlu saya mendapatkan satu bentuk kebenaran daripada pihak berkuasa untuk saya melakukan sesuatu benda? Simpelnya, sekarang ni dulu boleh bangun pagi, ambil handphone, upload Instagram, sekarang tak boleh. Kena call Finas dulu. Hello Finas, saya nak upload sesuatu. Boleh atau tak boleh? Finas reply boleh, baru dia boleh buat. To the extent lah, if we can go to the extent of visualizing how Akta 244 ini kena dipraktikkan dari segi pengguna. Tapi Sandy, saudari Sandy, kalau tanya saya secara peribadi, dia adalah di bawah segi gatekeeper. Iaitu kita nak supaya masyarakat kita hari ini berfikir bahawasanya apa yang kita kongsikan, saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita kongsikan dalam social media bukan saja milik kita, dia jadi tatapan umum. Dia boleh memberi rangsangan, dia boleh memberi inspirasi, dan dia juga boleh menjatuhkan, dia boleh juga menginfluenskan orang lain daripada segi negatifnya. Jadi sebelum kita upload sesuatu benda tu, kita fikir dulu, adakah dia merosakkan, adakah dia membantu, ataupun adakah dia sebenarnya satu benda yang boleh memberi inspirasi bahawasanya dalam konteks dadah itu perlu dijauhi. Bukan kita kongsikan maklumat, aku adalah pengedar dadah, aku dadah tegar, aku okey je, aku profesional saja sebagai seorang pekerja di syarikat ternama, aku okey je sebagai seorang mahasiswa, dadah bantu aku sebenarnya dapat 4 flat. Dadah bantu aku sebenarnya untuk dapat anugerah cemerlang. Sebab dadah boleh
bagi kita beberapa maklumat yang salah lah diketengahkan. Itu mungkin kita lihat dari segi penapisan maklumat dan juga perkongsian idea dan kandungan. Tapi secara konteks keseluruhannya, kalau beritahu saya, mungkin Akta 244 Finance ini adalah kepada commercialization, iaitu berbentuk ada duit lah. Bila Michael Ang mungkin keluarkan video ke penggambaran ke apa benda ke ataupun pengarang yang lain ke, itu adalah konsep commercialization. Itu adalah proses produksi yang bawa duit, memberikan satu pulangan. Tapi bagi orang bagi kita dapat apa pulangan melainkan kita adalah social media influencer. Mungkin pandangan peribadi saya boleh bermula dengan social media influencers. Kerana social media influencer itu telah menjadi sebahagian daripada orang yang ada sedikit sebanyak elemen commercialization, iaitu bisnes. Sebab dia punya kandungan itu juga boleh memberi rangsangan, influence boleh memberi satu influence lah, boleh influence masyarakat kepada sesuatu benda yang baik ataupun sesuatu benda yang buruk. Jadi mungkin akta itu boleh diguna pakai mula-mula ataupun secara permulaan kepada pengguna yang berstatus social media influencer. Ini adalah saya punya pendapat peribadilah sebelum kita pergi kepada level yang tegar, iaitu kita sebagai pengguna biasa. Kalau sekiranya memang perlu, saya rasa kita perlukan a gatekeeper. Sebab kita sebagai pengguna ni, kenapa kita boleh lihat orang meluahkan emosi perasaan dalam social media tanpa sebarang guideline, boleh saja kita melanggar perlembagan kita punya perundangan, iaitu kita punya federal constitution, dengan kita serabutkan isu-isu racism, akta-akta yang melibatkan 152, 153, 154, hak keistimewaan orang-orang Melayu Bumi Putra, raja-raja sebagai raja yang berdaulat, semua benda itu adalah kerana dia tak tahu yang kita perlukan gatekeeper. Dia rasa itu adalah platform saya suka hati saya lah saya nak kongsi apa. Tapi secara teknikal ni tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik universiti sekalian, kalau kita lihat balik memang betul konten kita, platform itu adalah public platform yang kita perlu lihat bersama. Wallahualam, saya balik kepada Sandy, kalau ada apa yang bisa saya bantu lagi, insyaAllah. Satu lagi perkongsian dan satu lagi bidang penyelidikan yang amat perlu di masa hadapan oleh Encik Anwar. InsyaAllah, insyaAllah. Saya rasa kita dah sampai kepada penghujung siri. Dan sebelum itu, kepada penonton-penonton di luar sana, sesiapa yang memberi komen atau bertanya soalan bakal menerima mask yang boleh dibasuh daripada pemadam. Oh, saya pun kena dapat satu lah, Sandy. Boleh. PM tepi. Okey, kita akan cek ruangan komen untuk sebarang soalan pada malam ni dan bakal menerima ni. So kita ada satu soalan daripada saudara Faizal Mat Arifin. Dia bertanya pada Encik Anwar ni. Boleh. Apa pandangan tuan mengenai konsep decriminalisation penagihan dada di negara ini? So soalan pada Encik Anwar. Silakan. Soalan yang sangat-sangat berat juga saya rasa ni. Saya rasa saya bukan orang yang sepatutnya menjawab. Bidang saya bukan bidang perundangan, tapi saya boleh bantu dari segi communication, dari segi media industri dan juga dari segi penyelidikan yang saya ada yang jalankan atau sedang jalankan. Kita kena faham dulu the terminology of decriminalisation. Dari segi konteks penagihan dada di Malaysia adalah yang kalau pemahaman saya pengurangan hukuman kepada orang yang telah dijatuhkan hukuman ataupun sesiapa yang mungkin akan dijatuhkan hukuman ataupun sesiapa yang akan menjadi sebahagian daripada hukuman itu, iaitu merujuk kepada orang yang penagih ataupun orang yang berpotensi menjadi penagih. Kalau kita balik-baliklah pada saudara Faizal ya, kita tengok tadi akta-akta dan juga bagaimana bilangan nama penagihan dadah atau penagih dadah kat Malaysia ni semakin hari semakin meningkat. Dia semakin tinggi, semakin tahun itu semakin rendah. Dia makin tinggi, dia makin membesar. Kalau nak lihat kenapa itu yang sampai hari ini daripada segi pendidikan universiti, daripada segi penyelidikan pihak agensi sendiri, daripada segi pemadam dan AADK, kita tak tahu lagi apa lagi benda yang boleh kita letak ataupun apa lagi boleh yang kita sasarkan untuk kita sama-sama dapat secara total war against drugs ini
dalam konteks Malaysia. Sebab kalau lihat hukuman yang diletakkan dari segi penagihan dadah atau pengedaran dah cukup clear besar dah. Walau macam mana sekalipun, itu adalah satu kesalahan yang paling besar. Kalau dia tak tahu, dia tak ingat pun dari segi penggunaan, message media sampaikan. Saya cakap dari segi media dan communication, filem sampaikan, movie sampaikan, iklan-iklan yang kita tengok kita sampaikan. Bahawasanya kesannya akan membawa kita kepada tali gantung. Kesannya akan membawa kita kepada sesuatu yang memang penjara, dan akhirnya kita tak tahu penjara tu berapa tahun, tak tahu berapa banyak duit yang kita perlu bayar. Hujungnya itu adalah kita mungkin akan ke tali gantung kalau kita adalah pengedar dadah yang tegak. Tapi kalau konsepnya itu pun orang tak boleh nak ambil, right? Kalau konsep yang ke arah hukuman sedia ada pun masih lagi peningkatan itu berlaku, bukan pengurangan. Macam mana ya? Saya pun kalau patah balik pada saya fikir tali gantung secara visualnya itu dah letak kat TV dah. Perkataan penjara itu dah berada di mana-mana dah. Perkataan yang kita akan didenda itu juga berada di mana-mana, melalui filem, melalui TV, melalui iklan-iklan. Tapi macam tak ada satu ketakutan, macam tak ada satu hunted punya elemen ataupun satu benda kegusaran dalam masyarakat hari ini, bahawasanya kalau aku mula sebagai seorang penagih dadah, aku akan boleh menjadi orang yang memang ketagihan sampai tak boleh nak buang dadah, dan mungkin tu dia expect yang kita akan jadi pengedar dadah, akhirnya aku beri ke tali gantung. Tapi konsep itu masyarakat tak boleh terima, sebab maksudnya hari ini bahawasanya dia berbalik-balik kepada attitude, behavior dan juga personality. Ketiga elemen inilah yang menyumbang kepada ketagihan. Bila ketagihan sesuatu benda tu, you letaklah hukuman tu sebesar mana sekalipun, dia hanya akan tersedak lalu tengadah bila dia dapat hukuman. Tapi sebelum hukuman itu dijatuhkan ataupun sebelum hukuman itu diletakkan, dia masih lagi berada di awang-awangan bahawasanya tiada apa-apa yang berlaku, sebab dia dah menjadi kebiasaan. Perkataan penjara biasa, perkataan hukuman gantung biasa, perkataan hukuman mati biasa. Jadi rasa takut itu dah tiada. Merujuk balik kepada pandangan saya secara peribadi, saya rasa konsep ataupun approach decriminalisation ini sebenarnya perlu juga dilihat kembali. Kalau dia dikurangkan pun juga tidak boleh membantu dari segi menurunkan nombor ataupun bilangan penagih. Saya rasa hukuman yang sedia ada ini pun juga ada satu benda yang perlu dilihat kembali. Tapi dari segi hak asasi, daripada segi humanization, hukuman mati itu adalah satu benda yang tidak boleh kita jatuhkan kepada seseorang kalau dari segi undang-undang dunia ataupun hak asasi manusia itu ada satu kesalahan yang besar. Kita perlu merujuk balik influence-nya, impact-nya, implikasi yang besarnya kepada seorang yang perlu dibunuh, dijatuhkan hukuman bunuh, kepada orang yang akan terbunuh secara automatiknya sekiranya penagih dadah ini berjaya connecting ataupun access dia punya bisnes itu kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang baru sekali baby nak naik besar-besar dan sebagainya. Itu adalah pandangan saya pada yang pertama lah, on the part of the criminalization of drugs issue in Malaysia. Balik pada Sandy, wallahualam. Saya nak share satu pandangan menarik daripada saudari Akmalia. Boleh. Dia berpandangan bahawa kita tak ada strong campaign yang menggunakan media. Contohnya video yang tak berapa catchy untuk tarik minat remaja. So untuk konteks penagihan dadah ni, kita kena buat satu video yang catchy. So catchy macam mana tu kalau Encik Anwar kan pakar dalam bidang-bidang catchy ni. So kalau boleh kongsikan sedikit. Saya rasa alright, terima kasih juga pada saudari Akmalia. Saya rasa kita balik pada soalan pertama tadi yang merujuk kepada bentuk mesej. Perlu tahu dulu, elemen video itu adalah elemen untuk memberitahu, memaklumkan ataupun elemen itu untuk memujuk. Tapi saya bersetuju, kalau saya untuk tidak jadi personal bias, saya tidak berada bersama SPIC ataupun pemadam ataupun AADK, ataupun saya tidak bersama mana-mana agensi ataupun institution yang saya sedang being attached with UiTM, sebagai seorang penonton, sebagai seorang pengguna biasa, masyarakat Malaysia yang biasa. Memang saya rasa video-video hari ini dia bukan tak catchy, dia bukan tak boleh nak terus sampai mesej je, dia tidak autentik.
the word adalah authentic, dia tidak original. Original dari segi elemen emosi itu, elemen sebenarnya itu. Sebab kalau kita tengok bila seorang pelakon itu melakonkan sesuatu watak yang dia adalah penagih, kita rasa dia kelakar, kita rasa dia adalah penagih yang sakit. Kita tak rasa the authenticity and originality of penagih itu adalah begitu. Dan saya nak tanya balik lah kepada penagih-penagih di luar sana. Macam tu ke you rasa kalau you menagih? Adakah perasaan begitu ataupun konsep yang macam tu dirasa? Itu adalah satu benda yang perlu kita kongsi dan kupas juga, saudara Sandy. Sebab mungkin visualizing ataupun visualization that being pictured by mana-mana video ataupun iklan-iklan di TV, di social media itu adalah apa yang penagih rasa, ataupun itu adalah kita punya polemik, ataupun kita hanya mengandaikan itulah apa yang penagih rasa. Itu yang tak sampai tu. Itu yang kita rasa macam video tu mungkin kurang emosi. Dan masyarakat Malaysia ni dari segi pandangan penyelidikan, media konteks communication, kita senang aja. Kita masyarakat Malaysia, kita perlukan elemen emosi. Kesian. Memang itu adalah Malaysia. Kita perlukan ada elemen-elemen yang berunsur beremosi, kesian, berunsur-berunsur yang dekat dengan masyarakat supaya mesej dan elemen itu sampai. Tapi saya merujuk kepada yang pertama tadi, video yang saudari Sandy kongsikan mula-mula ketika kita nak start live hari ini. Itu adalah contoh video yang bagus. Hari ini saya dapat lihat dah ada improvement dari segi penambahbaikan konteks video. Sebab apa saya kata? Dia dapat tahu mesej tu sebenarnya bukan untuk kita yang di peringkat umur bukanlah tua ya, peringkat umur yang sedang menganjak dewasa. Tapi dia targeting tu rakyat-rakyat yang masyarakat muda. Guna pelaras bahasa yang sangat-sangat catchy dan ikut kepada ideation yang jangan try nanti barai. Perkataan barai itu adalah perkataan dia. Perkataan cedok. Kita pun tak tahu cedok tu apa. Tapi kalau kita Google cedok tu nanti kita tercedok. Maksudnya itulah laras-laras bahasa golongan-golongan sekarang. Kalau zaman-zaman kita dulu adalah mat rempit, mina-mina bosia kan. Maaf language saya, tapi itu adalah laras-laras bahasa di zaman kita. Mungkin di zaman yang atas itu berbeza. Tapi kita perlu tahu, kita tengok balik. Mungkin saudari Akmalia tak rasa, mungkin sebab dia bukanlah sasaran kepada video tersebut. Sebab saya kata balik pada konsep adakah itu adalah untuk memberitahu, memujuk ataupun untuk memaklumkan. Akan konsep yang berbeza-beza. Tapi perlu juga dilihat kalau nak ada satu single video ataupun satu single pengiklanan yang boleh speak towards the entire concept of audiences in Malaysia yang boleh cover dari kecil, besar, tua dan muda, kita perlu tengok balik betul-betul. Kita kena adakan guerrilla marketing mungkin daripada segi filem, dari segi benda yang lebih besar yang boleh dari segi ada berbentuk kekeluargaan. Sebab apa-apa pun sekalipun, dadah ini memang bermula dari rumah. Keluarga itu adalah nombor satu. Mungkin kalau bisa cadangkan kepada pihak Speak dan juga pihak pemadam dan juga seterusnya ADK dan juga mana-mana agensi yang terlibat yang lain, perlu adakan satu benda yang bermula daripada rumah. Kempen itu adalah kempen rumah. Konteks itu adalah konteks rumah. Okay, tapi dia perlu authentic, dia perlu original. Tak adalah orang yang buat kita besar, masyarakat kat kampung, ambil rantai mak, tumbuk sini, semua benda. Itu adalah benda yang tak boleh position kat sini sebab dia dah jadi benda yang normal biasa. Sebab dadah tu cakap tadi, tak nampak pun dadah tu adalah biskut. Dadah itu adalah coklat. Itu tak ada. Kita masih lagi tunjuk konsep-konsep suntikan. Dia dah jadi depression. Saya rasa kita perlu lari sikit daripada konsep itu, perlu pergi lihat balik dari segi modernisasi. Dadah telah juga dimodernisasikan. Bentuk video kita juga saya setuju dengan saudari Akmalia, perlu juga dimodernisasikan supaya lebih catchy untuk tarik minat remaja. Wallahualam. Kita dah sampai ke penghujung siri 5 bersama dengan Encik Anwar. Kita pun dah terlebih masa. Dan saya on behalf of Pemadam Negeri Selangor dan Speak, Encik Anwar kalau ada nak bagi ucapan penutup. Okey, satu lagi yang paling penting dalam social media, kalau saya tutupkan sikit lah sebelum saya habiskan, adalah engagement level.
Contohnya sekarang ni, bila audience kita engage dengan kita, Sandy sekarang saya ada saudari Sarih daripada segi Speak boleh mulakan kempen di bidang sosial, memeriahkan page Speak dengan informasi berkaitan komuniti berturun share, viralkan posting tersebut. Dan ada juga saudara Hafizul mengatakan bahawa adakah Tuan Anwar rasa sekiranya pengalaman hukuman berkaitan dadah itu dipenjarakan bagi pengalaman sebenar, experiential learning kepada warga pelajar dan universiti, itu adalah satu benda yang betul. Kita perlu entertain, kita perlu ambil. Sebab inilah orang-orang yang akan bantu kita, Sandy. Inilah orang-orang yang ada menunjukkan minat bahawa dia menjadi sebahagian daripada speak on behalf of Speak, untuk bantu untuk menyasarkan ataupun disseminating the information about campaign of dadah. Betul, saya setuju dengan Sarih Ahmad, iaitu secara konsisten yang tadi, pull and push konsep perlu dilaksanakan supaya apa yang kita viralkan dari sebagai cyber trooper, itu kalau saya masuk sikit, itu kalau kita cakap lagi panjang untuk konsep cyber trooper, baik saya pun boleh bantu nanti dari segi cyber trooper part, dan kita boleh start dengan Speak ataupun pemadam dulu, dan mungkin Sarih Ahmad boleh bantu untuk kembangkan dalam organisasi dia akan bantu dia kembangkan dan sebagainya. Macam saudara Hafizul kata tadi juga, mungkin the experiential learning, the experiential part, bila dia rasa inilah penjaranya, dia rasa inilah hukuman gantungnya, tapi macam kita tak rasakan, tapi mungkin kita boleh buat simulation atau sebagainya, boleh jadi to the extent kita perlu buat kajian dan kita perlu laksanakan kalau sekiranya dia boleh work perfectly. At the end of the day, pokoknya adalah nak membantu Speak, nak membantu kerajaan Malaysia memerangi dan membenteras dadah secara total. Okay, saya rasa bukan saja tanggungjawab pihak pemadam, pihak Speak, pihak ADK ataupun kerajaan Malaysia. Sekali lagi, sebelum saya habiskan, saya merayu kepada keseluruhan penonton FB hari ini yang boleh sampaikan maklumat saya ni kepada orang lain, bantulah. Dadah ni adalah isu masyarakat, isu dunia. Belum lagi habis, belum lagi mati. Jangan rasa dadah itu jadi kebiasaan diri kita, tak. Sampai kita mati pun kita perlu bantu, bahawasanya kita perlu membanterasi dadah ni. Kalau tak, anak cucu kita sama macam kita. Masih lagi anggap dadah itu bukan apa-apa, bukan kebiasaan, tapi dadah itu sebenarnya musuh yang boleh merosakkan agama, negara, bangsa dan seterusnya diri kita sendiri. Wallahualam, terima kasih kepada pihak pemadam dan juga saudari Sandy kerana membantu dari segi menjemput saya. Saya pun tak banyak pengalaman mana pun, tapi saya boleh bantulah sikit supaya akhirnya agar semuanya mendapat manfaat. Yang baik semua datang daripada Tuhan, insya-Allah. Yang lain-lain tu datang daripada saya sendiri. Terima kasih dan selamat malam saya ucapkan, insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Cik Anwar dan terima kasih kepada semua penonton. Semua yang telah memberi komen di ruangan Facebook bakal menerima peletup muka ini dan bolehlah berhubung dengan admin, letak mesej kita, letak nama dengan alamat, dan disebabkan COVID kami akan post ni kepada anda. Untuk itu, sekian terima kasih daripada Speak dan Pemadam Negeri Selangor. Kita akan bertemu lagi di siri yang seterusnya, siri ke-6. Nantikan di minggu hadapan. Sekian terima kasih. Jangan try nanti. Bye. Sekian terima kasih. Korang rasa skema kalau tak ambil barang? Tak syok kalau nak goyang, kepala tak layan? Tak nak sunyi dan bosan sampai nak kena selak baru ada kick? Nak kena selak baru hilang sunyi dengan bosan tu? Ha? Nanti dulu. Relax dulu. Sebenarnya tak perlu pun semua benda tu. Bawa padah je nanti. Serius. Daripada susah nak pergi sana sini, takut kena rush. Lepas tu bila minta kerja, risau dengan urine test. Mulut kacip sampai kepala pun barai. Ish. Kan best kalau dak-dak PJ, Subang, student-student Gombak, Bangi, semualah. Kita ni buat aktiviti yang positif. Barulah Selangor sejahtera tanpa dadah. Macam? Lagipun, dadah ni orang cakap jangan try. Nanti barai. Ingat tu.